Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba' Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan semua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala boleh berjumpa kembali pada hari ini. Insya-Allah kita bersama-sama akan belajar tasrif muka surat 88. Muka surat 88. 88 ya. Salawat dan salam untuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, tuan-tuan semua yang sudah hadir bersama dengan kita. Sebelum saya memulakan kelas ni, saya nak pastikan terlebih dahulu kepada tuan-tuan semua, adakah suara saya jelas ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen. Adakah suara saya jelas ke tidak? Sila tulis dalam ruang komen. Supaya saya boleh pastikanlah semua okey dan semua boleh kalau okey semua, boleh insya-Allah saya mulakan kelas ni. Waalaikumsalam Puan Nurmadiah. Waalaikumsalam. Okey tuan-tuan ya, tak ada masalah ya, suara saya jelas ya. Okey. Jadi kalau cukup jelas, okey, syukran Puan Nurmadiah, suara jelas. Okey. Jadi tuan-tuan semua, waalaikumsalam. Tuan Abdul Halim, waalaikumsalam. Puan Ramlah, waalaikumsalam. Okey, kita mulakan. Hayya nabda darsana al-yawm bi qiraati suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, tuan-tuan semua. Jelas ya. Syukran Tuan Abdul Halim. Waalaikumsalam Puan Rin Hasan. Okey, baik tuan-tuan. Jadi tuan-tuan semua, pada hari ini insya-Allah kita akan mulakan kelas, kita akan belajar tasrif muka surat 88. Muka surat 88 ya. Tuan-tuan, pada muka surat 88 ni, pada muka surat 88 ni, insya-Allah kita akan membincangkan wazan. Wazan dia apa tu? Wazan dia fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Okey, ini wazan tuan-tuan ya. Pada muka surat 88 ni kita akan bincangkan wazan fa'ala yaf'alu. Nah, ni wazan ya, ni wazan, ni pola ya. Okey, contoh perkataan yang mengikut wazan fa'ala yaf'alu yang kita tengok dalam tabel muka surat 88 tu, contoh dia lah. Contoh yang pertama, bahatha ya bahathu, ba'atha ya ba'athu, bala'a ya bala'u, jahada ya jahadu, jaraha ya jarahu. Banyak lagi ya. Kita ambil contoh yang pertama, bahatha ya bahathu, bahatha ya bahathu, bahatha ya bahathu. Okey. Ini kita ambil contoh perkataan ya, bahatha ya bahathu. Okey, Puan Zainab wa iyyaki. Okey, contoh perkataan dia bahatha ya bahathu. Maknanya apa? Maknanya adalah membahas ataupun mencari. Okey. Ini contoh perkataan ya. Pertama, dalam tasrif, dalam ilmu tasrif, tuan-tuan semua kena hadamkan kata dasar. Kita kena tahu kata dasar. Kata dasar tu bahasa apa Ustaz? Bahasa Arab dia adalah jazrul kalimah. Jazrul kalimati. Jadi tuan-tuan semua, bahatha ataupun ya bahathu, apa kata dasar dia tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen.
Apa kata dasar dia tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar daripada perkataan bahasa ataupun ya bahasu. Boleh antara dua itulah sama saja sebenarnya. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Terbaik Tuan Abdul Halim. Ba, ha dan sa. Okey, ada lagi nak jawab? Apa kata dasar? Apa majarul kalimah min kalimati bahasa? Apa kata dasarnya? Masya Allah, Puan Rin Hasan terbaik. Puan Nurmadiah terbaik. Ada lagi nak jawab? Puan Zainab terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa kata dasar daripada bahasa ataupun ya bahasu? Sama saja ya. Okey, kata dasar dia apa? Yang sejajar dengan fa, ba. Yang sejajar dengan ain, ha. Yang sejajar dengan lam, sa. Maknanya tuan-tuan, kata dasar dia adalah ba, ha dan sa. Itu kata dasar dia. 3 kata dasar ya. Puan Ramlah betul, terbaik. Maknanya tuan-tuan, yang sejajar dengan fa adalah ba atau kita namakan dalam istilah tasrif dia fa'ul fi'il. Fa'ul fi'il dia adalah ba, ainul fi'il dia adalah ha, lamul fi'il dia adalah sa. Jadi ni fa'ul fi'il, ainul fi'il, lamul fi'il. Kalau istilah tasrif dia ya. Macam tu tuan-tuan. Jadi ini kata dasar. Jelas ke tak jelas? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tak jelas tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Jelas ke tak jelas? Jadi yang pertama ni tuan-tuan, kata dasar ya. Kata dasar tu terdiri yang sejajar, yang kata dasar tu apa Ustaz? Yang sejajar dengan fa, yang sejajar dengan ain, yang sejajar dengan lam. Atau istilah dia fa'ul fi'il, ainul fi'il dan lamul fi'il. Itu kata dasar ya. Okey, selanjutnya selepas kata dasar tuan-tuan kena hadamkan pasal bina'ul fi'il, bina' dia. Ini apa ni bina' dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Okey, semua cakap jelas ya. Okey, sekarang bina' dia tuan-tuan. Sila tulis dalam ruang komen. Apa bina' dia ni tuan-tuan? Bina' tuan-tuan kena tengok fokus kepada kata dasar. Kalau ada kata dasar dia ada huruf ilah, maka bina' apa tu? Kalau tak ada huruf ilah, apa bina' dia tu? Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Bina' apa ni tuan-tuan? Okey, Puan Din Hasan terbaik. Tuan Abdul Halim terbaik. Masya Allah, ada lagi nak jawab? Apa bina' dia tuan-tuan semua? Apa bina' dia? Puan Nurmadiah terbaik. Masya Allah. Ada lagi nak jawab? Apa bina' dia tuan-tuan? Okey, Puan Zainab terbaik. Masya Allah. Okey. Okey tuan-tuan semua. Bina' dia adalah tuan-tuan dekat tengok kata dasar, fokus kepada kata dasar, ba, ha dan ta. Ada ke huruf ilah? Tak ada Ustaz. Maka dia bina' sahih. Okey. Sahih ada 3. Salim, mahmuz dan mudha'af. Kalau mudha'af ada huruf yang sama. Ada ke huruf yang sama? Ataupun istilah dia mudha'af ni ainul fi'il dan lamul fi'il dia huruf sama. Oh ni tak sama pun. Okey, bukan mudha'af. Lepas tu sahih tu ada yang kedua mahmuz. Mahmuz tu ada hamzah. Ada ke dekat sini hamzah? Pada kata dasar? Tak ada juga. Maknanya bukan sahih mahmuz. Yang ketiga apa nama dia? Sahih salim. Ada ke dekat sini ni huruf sahih salim ni maknanya dia tak ada hamzah, tak ada huruf illah, tak ada huruf yang sama. Oh, sini tak ada semua ya. Maknanya dia sahih salim. Sahih salim. Okey tuan-tuan semua. Jadi bina'ul fi'il dia adalah sahih salim. Sahihun salimun. Okey, terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Masya Allah. Okey, untuk bina' tuan-tuan semua, faham ke tak faham, sila tulis dalam ruang komen. Untuk bina' ni, faham ke tak faham, sila tulis dalam ruang komen. Sila tulis dalam ruang komen. Jadi tuan-tuan, untuk kata dasar, bina' kena hadamkan ya. Kata dasar, bina' kena hadamkan. Itu asas tasrif tuan-tuan ya. Kata dasar, yang pertama kali, lepas tu bina' ya. Okey, faham. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Alhamdulillah. Okey, faham. Tuan Abdul Halim, Puan Hasan, Puan Nurmadiah, Puan Zainab, Puan Ramlah. Terbaik. Masya Allah. Okey. Kalau dah faham, kita teruskan kepada sirah, wazan dan makna perkataan. Okey, sirah,
wazan dan makna perkataan. Okey, saya nak ambil perkataan yang bermaknakan apa bahasa Arabnya. Apa bahasa Arabnya? Orang yang khusyuk. Apa bahasa Arabnya? Orang yang khusyuk ataupun yang khusyuk. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa bahasa Arabnya? Orang yang khusyuk ataupun yang khusyuk. Sila tulis dalam ruang komen. Okey, Waalaikumsalam Puan Nur Fazilah. Okey, sila tuan-tuan semua, apa bahasa Arabnya orang yang khusyuk ataupun yang khusyuk? Apa bahasa Arabnya tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Madza naqulu fil lughatil arabiyyah? Orang yang khusyuk. Okey, Puan Rin Hasan, terbaik. Masya Allah. Ada lagi nak jawab? Apa bahasa Arabnya? Jadi sekarang, okey. Ada lagi nak jawab daripada di antara tuan-tuan semua? Okey, Puan Nur Fazilah, khasyi'un. Okey, terbaik. Masya Allah, orang yang khusyuk. Terbaik. Ada lagi nak jawab? Tak ada lagi? Okey, jadi apa bahasa Arabnya orang yang khusyuk? Orang yang khusyuk adalah khasyi'un. Khasyi'un. Orang yang khusyuk ya. Okey, Puan Nurmadiah, Tuan Abdul Halim. Boleh juga, boleh. Terbaik. Masya Allah, terbaik. Jadi bahasa Arab dia adalah khasyi'un. Khasyi'un maknanya adalah orang yang khusyuk. Contoh dia lah, ana khasyi'un fis salati. Saya adalah yang khusyuk dalam salat. Saya ni termasuk orang yang khusyuk dalam salat. Macam tu lah agak-agaknya. Aliyun khasyi'un fis salati. Ali itu dia orang yang khusyuk dalam salat. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Masya Allah. Okey, itu bermakna perkataan khasyi' bermaknakan orang yang khusyuk. Sekarang tuan-tuan, saya nak minta tuan-tuan semua, apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dia? Khasyi'un maknanya orang yang khusyuk. Maka sirah dia apa tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dia tuan-tuan? Apa bentuk kata dia? Sirah bentuk kata ya. Okey, Tuan Abdul Halim, terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa sirah dia tuan-tuan? Puan Nur Fazilah, terbaik. Puan Rin Hasan, terbaik. Puan Nurmadiah, terbaik. Masya Allah. Ada lagi nak jawab? Apa sirah dia tuan-tuan? Puan Ramlah, terbaik. Masya Allah. Sirah dia ialah ismul fa'il. Ismul fa'il. Sebab tu maknanya kalau khasya'a, khusyuk, yang khusyuk, khasyi'un, maka itu ismul fa'il. Terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Lepas tu tuan-tuan, apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia? Tadi bahasa Arabnya orang yang khusyuk adalah khasyi'un. Sirah dia ismul fa'il. Maka wazan dia apa tuan-tuan? Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Okey, Tuan Abdul Halim, terbaik. Puan Nur Fazilah, terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Puan Bin Hasan, Puan Zainab, terbaik. Jadi tuan-tuan semua, wazan dia adalah fa'ilun. Ni wazan ya, pola. Jadi perkataan ni kena mengikut pola fa'ilun. Kena sama pola dengan wazan ni, pola yang khasyi'un ni mauzun, yang dipolakan lah, ataupun yang disamakan dengan pola ni. Ni wazan, ni mauzun. Yang kena sama ya, fa'ilun khasyi'un. Terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Jadi khasyi'un maknanya adalah orang yang khusyuk. Sirah dia apa? Ismul fa'il. Wazan dia apa? Fa'ilun. Terbaik tuan-tuan. Alhamdulillah, kita dah selesaikan satu perkataan. Okey tuan-tuan semua, untuk yang ni, faham ke tak faham, sila tulis dalam ruang komen. Untuk yang ni, faham ke tak faham, sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen, faham ke tak faham. Okey. Jadi tuan-tuan semua, alhamdulillah satu perkataan dah selesai. Kalau faham, kita cuba perkataan yang lain, insya-Allah. Kita cuba perkataan yang lain ya.
Okey, kita cuba kalau dah faham. Okey, alhamdulillah faham semua ya. Tuan Abdul Halim, Puan Nurmadiah, Puan Rin Hasan terbaik. Masya-Allah. Okey. Okey. Puan Zainab, okey. Sekarang tuan-tuan semua kita cuba apa bahasa Arabnya, perkataan lain ya. Apa bahasa Arabnya? Jangan melukai. Jangan melukai. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Jangan melukai. Apa bahasa Arabnya tuan-tuan semua? Jangan melukai. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Apa bahasa Arabnya? Jangan melukai. Sila. Okey, faham ya Puan Nur Fazilah. Syukran. Sila tuan-tuan semua, apa bahasa Arab dia? Madza naqulu fil lughatil arabiyyah? Jangan melukai. Jangan melukai. Okey, Tuan Abdul Halim terbaik. Masya-Allah. Ada lagi nak jawab? Jangan melukai. Apa bahasa Arabnya? Jangan melukai. Okey, Puan Ramlah terbaik. Masya-Allah. Ada lagi nak jawab? Puan Zainab, muka surat berapa Ustaz? Muka surat 88. Muka surat 88 ya. Okey. Muka surat 88. Apa bahasa Arabnya jangan melukai? Okey, Puan Rin Hasan terbaik. Masya-Allah. Jadi tuan-tuan semua, apa bahasa Arabnya jangan melukai? La tajrah. La tajrah. Terbaik. Masya-Allah. Semua jawab ya. Puan Fazilah pun juga. La tajrah. Maknanya apa? Jangan melukai. Jangan melukai. Lepas tu tuan-tuan, apa sirah dia tuan-tuan? Okey, Puan Nurmadiah betul ya? Apa sirah dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dia ni tuan-tuan semua? Apa sirah dia? Apa bentuk kata dia tuan-tuan? Apa sirah dia tuan-tuan? Tadi bahasa Arab dia jangan melukai, la tajrah. Sekarang kita kena cari apa sirah dia. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Tuan Abdul Halim la nahi, mungkin maksud dia fi'il nahi ni. Okey, terbaik. Puan Ramlah terbaik. Puan Nurmadiah la nahi. La nahi ni mungkin maksud Puan Nurmadiah fi'il nahi ya mungkin ya. Betul. Puan Nur Fazilah betul, terbaik. Terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa sirah dia? Sirah dia adalah fi'il nahi, fi'lun nahyi. Beza ya. Fi'il nahi ya, fi'lun nahyi. Fi'il nahi. Fi'il nahi, betul. Tuan Abdul Halim, Puan Nurmadiah. Terbaik, Masya-Allah. Jadi, la tajrah, sirah dia adalah fi'il nahi. Alhamdulillah kita dah selesaikan. Lepas tu wazan dia tuan-tuan, wazan dia. Apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Apa wazan dia? Kita dah tahu sirah dia itunya fi'il nahi. Sekarang kita nak tahu lagi apa wazan dia tuan-tuan. Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tuan-tuan semua apa wazan dia? Terbaik Tuan Abdul Halim. Tuan Abdul Halim. Ada lagi nak jawab? Terbaik. Apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah dia? Apa sirah dia? Apa wazan dia? Apa wazan ya? Wazan, pola dia. Pola dia. Apa wazan dia tuan-tuan ya? Okey, Puan Nur Fazilah, la taf'al. Terbaik. Puan Nurmadiah terbaik. Masya-Allah. Okey, apa wazan dia tuan-tuan semua? Apa pola dia? Ada lagi nak jawab? Tak ada? Puan Ramlah terbaik. Jadi wazan dia tuan-tuan semua ialah la taf'al. La taf'al. Macam tu tuan-tuan ya. Okey, betul. Puan Zainab terbaik. Jadi tuan-tuan semua kita dah selesaikan latihan yang kedua. Apa bahasa Arabnya jangan melukai, iaitunya la tajrah. Sirah dia apa? Fi'il nahi. Wazan dia apa? La taf'al. Terbaik tuan-tuan, terbaik. Alhamdulillah kita dah selesaikan. Okey, macam mana tuan-tuan? Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua, sila tulis dalam ruang komen. Faham ke tak faham? Okey. Faham ya? Alhamdulillah.
Okey, faham insya-Allah ya. Okey. Kalau dah faham, kalau tuan-tuan semua boleh faham, insya-Allah kita akan teruskan kepada latihan yang ada pada muka surat 88 ni yang dekat bawah tu. Kita cuba latihan ya. Kalau faham. Okey, semua faham ya? Okey, alhamdulillah, syukran. Puan Nurmadiah faham, Puan Zainab terbaik. Okey. Tuan Abdul Halim alhamdulillah. Wadih. Okey, sekarang kita cuba latihan dia yang ada pada muka surat 88 yang saya nak ambil yang nombor 2. Nombor 2 ya. Kita cuba yang nombor 2. Nombor 2. Kita cuba yang nombor 2. Okey tuan-tuan, kita cuba nombor 2. Okey. Okey, sekarang kita cuba sama-sama. Ya, ba, ain dan sa. Lepas tu Allahu. Lepas tu an-nasa. Lepas tu yauma. Lepas tu al-qiyamati. Okey. Jadi bla 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 Allahu an-nasa yaumal qiyamati. Okey. Kita nak cari warna kuning ni tuan-tuan. Pertama kali tuan-tuan, apa fi'il madhi dia tuan-tuan? Apa fi'il madhi dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa fi'il madhi dia tuan-tuan? Yang warna kuning tu, apa fi'il madhi dia? Tuan-tuan kena tunjukkan dulu apa fi'il madhi dia. Sila tulis dalam ruang komen. Apa fi'il madhi dia tuan-tuan? Bla 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 Allahun nasa yaumal qiyamati. Apa fi'il madhi dia tuan-tuan? Yang warna kuning. Okey, Puan Rin Hasan terbaik. Tuan Abdul Halim terbaik. Masya Allah. Puan Nurmadiah. Okey, terbaik. Ada lagi nak jawab? Apa fi'il madhi dia? Ada lagi nak jawab? Tak ada? Okey. Puan Zainab. Itu kata dasar Puan Zainab ya. Itu bukan fi'il madhi ya. Ba, ain dan sa tu kata dasar ya. Kata dasar tu ya. Okey. Puan Ramlah. Mungkin tu Puan Ramlah maksud ni bahasa. Bahasa tu beza dengan yang kita buat dalam latihannya. Mungkin salah tag ni. Puan Nur Fazila. Terbaik. Sekali dengan makna ya. Okey, terbaik. Bahasa maknanya telah membangkitkan. Terbaik. Masya Allah, sekali dengan makna. Okey, jadi fi'il madhi dia apa tuan-tuan? Ba'asa. Ba'asa, maknanya membangkitkan. Telah membangkitkan. Terbaik. Masya Allah. Lepas tu tuan-tuan, apa sirah dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dia tuan-tuan? Apa sirah dia? Ada yang boleh jawab? Tadi kalau fi'il madhi dia ba'atha. Sekarang kita cari tahu lagi sirah dia tuan-tuan. Apa sirah dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa sirah dia tuan-tuan? Okey, Masya Allah. Tuan Abdul Halim, Puan Nurmadiah, Puan Nur Fazilah, Puan Rin Hasan. Terbaik. Terbaik. Jadi sirah dia adalah fi'il mudhari'. Dia pun nampaklah dimulakan dengan ya kan? Fi'il mudhari'. Terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Lepas tu tuan-tuan. Okey, saya kecilkan ya. Lepas tu apa wazan dia tuan-tuan? Kalau fi'il mudhari' tuan-tuan semua, apa wazan dia tuan-tuan? Fi'il mudhari' apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa wazan dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Kita dah tahu fi'il madhi dia ba'atha, maknanya telah membangkitkan atau membangkitkan. Lepas tu sirah dia fi'il mudhari'. Lepas tu wazan dia apa tuan-tuan? Okey, terbaik. Puan Nur Fazila, yaf'alu. Tuan Abdul Halim, yaf'alu. Terbaik. Puan Nurmadiah, terbaik. Puan Zainab, terbaik. Ada lagi nak jawab? Tak ada lagi ya. Jadi tuan-tuan semua, wazan dia adalah yaf'alu. Yaf'alu. Maka dekat sini tuan-tuan, yang warna kuning ni, bacaan dia adalah kena ikut wazan. Yab'athu. Yab'athu. Maknanya sini
Yab'atsu. Okey, terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Yab'atsu. Okey, terbaik tuan-tuan. Okey, betul. Sekarang saya tak nak teruskan kepada bina, saya cari dulu kata dasar ya. Kita buat satu lagi kata dasar. Kata dasar dia apa ni tuan-tuan? Yab'atsu ni tuan-tuan, apa kata dasar dia tuan-tuan? Yab'atsu tu tuan-tuan, apa kata dasar dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar daripada yab'atsu tu tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Apa kata dasar dia? Ada yang boleh jawab? Kata dasar daripada yab'atsu. Apa kata dasar dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Kata dasar. Sebelum kita cerita pasal bina, kita cari tahu dulu kata dasar lah. Okey. Puan Ramlah, Tuan Abdul Halim, Puan Den Hasan, terbaik. Terbaik. Puan Nur Fazilah, terbaik. Okey, kata dasar dia itunya ba, ain dan sa. Ba, ain dan sa. Itu kata dasar dia. Terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Okey. Lepas tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan dah tahu kata dasar, maka apa bina dia tuan-tuan? Apa bina dia tuan-tuan? Apa bina ni? Fokus kepada kata dasar ya. Tengok kalau nak menceritakan bina, kita berpanduan kepada kata dasar dia. Berpanduan kepada kata dasar dia. Maka apa bina dia tuan-tuan? Apa bina dia? Sahih ke mu'tal? Kalau sahih apa dia? Sahih salim, mahmus, mudha'af. Kalau mu'tal apa dia tuan-tuan? Sekarang tuan-tuan sila tu dalam ruang komen apa bina dia tuan-tuan. Okey, terbaik. Puan Nurmadiah, Puan Den Hasan, terbaik. Terbaik. Ada lagi nak jawab? Puan Zainab, terbaik. Sahih salim. Okey, ada lagi nak jawab? Puan Nur Fazilah, terbaik. Terbaik tuan-tuan semua. Kalau kita tengok pada kata dasar ni tak ada pun huruf illah, maka dia bina sahih. Lepas tu pada kata dasar tu kita pun tak nampak hamzah, tak nampak huruf yang sama, maka dia salim, selamat daripada macam-macam penyakit. Selamat daripada macam-macam huruf illah. Selamat daripada hamzah. Selamat daripada huruf yang sama. Salim. Sebab tu nama dia salim. Okey, terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Masya Allah. Okey. Alhamdulillah kita dah selesaikan tasrif dia tuan-tuan. Kita dah selesaikan tasrif dia. Sebelum kita masuk kepada nahu, saya nak pastikan dahulu macam mana tuan-tuan semua, faham ke tak faham, sila tulis dalam ruang komen. Faham ke tak faham, sila tulis dalam ruang komen. Faham ke tak faham dengan tasrif ni? Ni tasrif tuan-tuan ya. Ada 5 poin ya, selalunya 4. Sekarang saya tambahkan jadi 5 ya. Untuk tasrif 5 poin yang kita kena faham. Yang pertama fi'il madhi dia kena cari, sirah dia, wazan dia, kata dasar dia, bina dia tuan-tuan semua. Faham ya tuan-tuan semua? Okey, alhamdulillah, syukran Puan Nurmadiah, Puan Ramlah. Terbaik. Okey, alhamdulillah semua faham ya. Okey, Puan Zainab, alhamdulillah wadih. Okey, terbaik tuan-tuan. Okey, Tuan Abdul Halim faham. Sekarang kita masuk kepada nahu dia tuan-tuan. Nahu dia ya. Kita masuk kepada nahu dia. Yab'atsu. Kita cubalah hari ini mengirabkan dengan panjang-panjang lah. Kita nak cuba berlatih mengirabkan panjang-panjang ya. Dengan panjang lah dan lengkap ya. Sekarang yab'atsu. Sila tuan-tuan semua cuba tuan-tuan irabkan dengan cara panjang dia. Buat nama dia, jenis fi'il dia fi'il apa? Situ dia dalam ruang komen ya. Fi'il, nama fi'il dia. Lepas tu i'rab fi'il dia. Lepas tu alamat i'rab fi'il dia. Ini ni fi'il mudhari' jenis apa? Sila tuan-tuan semua ada yang boleh tak buat dengan panjang ataupun simple pun tak apa juga. Ada boleh? Sila tuan-tuan semua i'rabkan yab'atsu ni dalam ilmu nahwu. Kalau yang panjang dia lah, pertama sebutkan jenis fi'il, sebutkan fi'il apa dia. Adakah dia fi'il amar, fi'il mudhari', adakah dia fi'il madhi. Lepas tu i'rab fi'il dia. Lepas tu alamat i'rab fi'il tu. Lepas tu jenis fi'il dia. Ada yang boleh buat? Okey. Tak pandai Ustaz? Okey, tak apa. Kita cuba sama-sama belajar ya. Puan Nur Fazilah. Terbaik, Masya Allah. Betul? Okey. Ada lagi nak jawab? Tak ada? Okey. Pertama tuan-tuan,
Tuan-tuan kena sebut jenis fi'il ya. Ini fi'il apa ni? Ustaz tadi ni kita dah sebut Ustaz fi'il mudhari'. Okey, kita sebut dia fi'il mudhari'. Jangan sebut fi'il madi ya. Tu fi'il mudhari'. Okey tuan-tuan. Fi'il mudhari' tuan-tuan, dia ni tak mabni, ujung dia tak kekal. Ujung dia tak kekal fi'il mudhari' ni tuan-tuan. Beza halnya dengan fi'il madi. Kalau ba'atha tuan-tuan ni, ba'atha ni, saya bagi warna hijau. Ba'atha ni fi'il madi ni tuan-tuan. Warna biru ya. Sorry. Saya bagi warna biru ya. Ba'atha ni tuan-tuan fi'il madi ni tuan-tuan. Ujung dia kekal tuan-tuan. Tetap akan berbaris ba'atha. Tetap akan ba'atha juga tuan-tuan. Tak akan berubah jadi ba'athi tak akan. Tak akan berubah jadi ba'athu tak. Tetap ba'atha. Sa dia tetap baris atas tuan-tuan ya. Kekal ujung dia. Kekal. Beza halnya dengan fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' ujung dia tak kekal. Boleh ya ba'athu, ya ba'atha, ya ba'ath. Sa dia tu boleh berubah. Baris atas, baris depan, baris sukun. Tapi kalau fi'il madi, sa dia kekal. Ini dinamakan dengan, yang kekal tu dinamakan dengan mabni. Sebab tu nanti fi'il madi mabni. Tapi kalau fi'il mudhari' ujung dia tak kekal. Maka tuan-tuan, kalau tak kekal ni sama ada dia marfu' boleh berubah jadi mansub ataupun majzum. Maknanya 3 ya. Ada yang dia marfu', kalau marfu' baris depan dia macam baris ujung dia depan. Kalau mansub baris ujung dia baris atas. Kalau majzum baris ujung baris sukun. Macam tu. Kalau kita tengok dekat sini, tak ada yang kacau dia kan? Tak ada yang kacau dia, tak ada amil-amil. Maka dia marfu'. Marfu'. Fi'il mudhari' dia boleh berubah ya. Maknanya dia menggunakan istilah marfu', mansub dan majzum ya. Okey. Dia marfu' tak ada yang kacau dia. Tak ada amil-amil sebelum dia. Marfu'. Marfu' dengan apa? Apa alamat rafa' dia? Ujung dia baris depan. Baris depan. Maknanya marfu' bid-dhammah. Okey tuan-tuan ya. Sekarang tuan-tuan dah belajar insya-Allah dengan Ustaz Angga tu. Jenis fi'il mudhari' ada 3. Ada yang sahihul akhir, ada yang mu'tal akhir, ada yang af'alul khamsah. Ada yang sahih akhir. Sahih akhir tak apa Ustaz? Huruf terakhir fi'il mudhari' itu huruf sahih. Maknanya bukan huruf illah. Kalau mu'tal akhir, huruf terakhir pada fi'il mudhari' itu huruf illah. Kalau af'alul khamsah, maknanya dia af'alul khamsah yang pakai una, ani, ina. Yang ujungnya yadribuna, yadribi, yadribani. Macam tu. Una, ani, ina ya. Okey. Dekat sini tuan-tuan jenis fi'il apa ni? Ini ujung dia huruf sahih Ustaz. Maknanya ini li'annahu. Kita sebutkan jenis fi'il. Ini fi'il mudhari' sahihul akhir. Li'annahu sahihul akhir. Ini fi'il mudhari' jenis sahihul akhir. Macam tu tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan semua, fi'il mudhari' ada 3 jenis. Kalau tuan-tuan nak ulang kaji nahwu ya. Ada sahihul akhir, huruf terakhir fi'il mudhari' itu huruf sahih, bukan huruf illah. Ada yang mu'tal akhir, huruf terakhir fi'il mudhari' itu huruf illah. Ada af'alul khamsah. Af'alul khamsah ni ujungnya alif nun, ya nun ataupun waw nun. Maknanya yadribuna, yadribani, tadribina. Macam tu ya. Itu af'alul khamsah tu ya. Okey. Okey tuan-tuan semua. Ini cara mengi'rabkan fi'il mudhari'. Beza hal dengan fi'il madi. Fi'il madi dia mabni ya. Fi'il madi mabni bla 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 lah. Nantilah kita bincang kalau kita terjumpa fi'il madi insya-Allah ya. Jadi kalau fi'il mudhari' macam ni tuan-tuan. Fi'il mudhari' marfu' bid-dhammah li'annahu sahihul akhir. Kalau tuan-tuan terjumpa ada yang kacau dia, contoh dia lam. Sebelum fi'il mudhari' itu ada lam. Lam. Ya ba'ath jadi dia. Sukun. Tha tu ya. Kalau ada lam. Maknanya ada yang kacau dia. Ada amil. Amil jazam sebelum dia. Lam. Macam tu tuan-tuan. Jadi dekat sini, ya ba'athu ni tak ada yang kacau dia lah. Tak ada yang kacau dia. Okey. Jadi tuan-tuan semua, ya ba'athu fi'il mudhari' marfu' alamat rafa' dia apa? Dhammah bid-dhammah li'annahu sahihul akhir. Jadi maknanya sedang membangkitkan ataupun akan membangkitkan. Terbaik tuan-tuan semua. Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Faham ke tak faham tuan-tuan semua? Sila tulis dalam ruang komen. Waalaikumsalam Puan Fauzia. Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Okey, faham ya? Macam tu tuan-tuan. Ini hanya ulang kaji nahwu sajalah. Nanti insya-Allah Ustaz Angga pun mungkin akan jelaskan juga tu. Insya-Allah. Ataupun pernah dijelaskan lah mungkin. Okey. Okey tuan-tuan semua.
Jadi ini fi'il mudhari' marfu' bidhammah li'annahu sila akhir. Akan membangkitkan. Siapa yang bangkitkan? Allah. Maka Allah ni macam mana i'rab dia tuan-tuan? Macam mana tuan-tuan mengi'rabkan Allah ni? Sila tuan-tuan semua. Sila i'rabkan Allah. Sila tuan-tuan semua macam mana mengi'rabkan dia? Macam mana? Kalau yang macam ni tuan-tuan, tuan-tuan kena susun mauqi'ah. Kedudukan dia. Fa'il ke? Lepas tu i'rab dia. I'rab ni apa? Marfu', mansub ke, majzum ke? Lepas tu, lepas i'rab, alamat i'rab dia. Bidhammah ke? Macam tu ya. Lepas tu nau'ul kalimah, jenis kata dia. Ini isim mufrad ke? Kalau ni Allah ni lafzul jalalah ya. Okey, boleh. Sekarang tuan-tuan tulis tuan-tuan. Ada yang boleh tulis empat-empat ni? Mauqi' dia. Apa kedudukan dia ni? Sebagai fa'il, maf'ulun bih, mubtada', khabar. Lepas tu i'rab dia macam mana? Marfu', mansub, majzum. Alamat i'rab dia dengan baris depan, baris bawah dengan waw macam mana? Alamat dia, tanda rafa' dia apa? Macam tu tuan-tuan. Naul kalimah dia ni lafzul jalalah ya. Nanti kita akan bincanglah. Kita akan buat. Ada yang boleh? Kelas Ustaz Angga sudah habis minggu lepas. Boleh tuan-tuan tengok rakaman kelas Angga lah. Ada tu insyaAllah. Puan Rin Hasan terbaik marfu' bidhammah. Puan Nurmadiyah fa'il marfu' bidhammah terbaik. Masya Allah. Puan Fauzia fa'il isim fa'il. Bukan isim fa'il ya. Puan Fauzia ya bukan isim fa'il. Fa'ilun ya. Fa'ilun bukan isim fa'il ya. Bukan isim fa'il. Beza antara ismul fa'il dengan fa'ilun ya. Tuan Zainal terbaik. Masya Allah. Okey. Akan membangkitkan. Siapa? Allah. Allah jadi fa'il. Allah jadi fa'il. Ini jawatan ya. Ini kedudukan. Setiap fa'il i'rab dia apa tuan-tuan? Marfu'. Buat marfu'. Marfu' dengan apa tuan-tuan? Apa alamat rafa' dia? Ujung dia baris depan Ustaz. Okey, bidhammah. Ini ni jenis kata dia wahwa lafzul jalalah. Ini jenis kata dia lafaz jalalah, mengagungkan Allah ya. Okey tuan-tuan, sini kita tak gunakan li'annahu ya. Kita gunakan wahwa saja ya. Bukan li'annahu ya. Selalunya li'annahu lah. Tapi dekat sini wahwa. Jadi Allah fa'ilun marfu'un bidhammati wa huwa lafzul jalalah. Jadi makna ayat ni, Allah akan membangkitkan manusia. Allah akan membangkitkan manusia. Manusia ni jadi apa tuan-tuan? Ada yang boleh i'rabkan? Allah membangkitkan akan manusia. Manusia annas. Annas macam mana i'rab dia tuan-tuan? Annas macam mana i'rab dia tuan-tuan? Sila tulis dalam ruang komen. Annas macam mana i'rab dia tuan-tuan? Annas. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Annas macam mana i'rab dia tuan-tuan? Cara panjang dia. Sila ada yang boleh? Annas. Allah akan membangkitkan manusia. Maknanya manusia itu sebagai apa tuan-tuan? Ada yang boleh? Okey, maf'ulun bih. Puan Ramlah, Puan Fauzia, Puan Rin Hasan, Puan Nur Fauzia. Terbaik, Masya Allah. Terbaik tuan-tuan ya. Terbaik. Ini Allah membangkitkan akan manusia. Manusia sebagai objek maf'ulun bih. Yang dibangkitkan. I'rab dia macam mana tuan? I'rab dia mansub. Mansub ya. Mansub dengan apa tuan-tuan? Mansub bil fathah. Ujung dia fathah. Li'annahu ini jamak ni tuan-tuan. Ini jamak. Ini jamak tuan-tuan ya. Ini jenis perkataan dia jamak. Okey. Jadi tuan-tuan semua, ini ni jenis perkataan dia jamak ya. Jadi Allah akan membangkitkan manusia. Manusia sebagai maf'ulun bih. Ini kedudukan. I'rab dia apa? Mansub. Ini i'rab. Alamat dia apa? Bil fathah. Jenis perkataan dia apa? Jamak tuan-tuan ya. Okey. Cumanya tuan-tuan, Ustaz, ini jamak taksir ke jamak muzakkar salim ke jamak muannas salim? Tuan-tuan semua,
Anas ni tuan-tuan dia tak ada mufrad dia. Kalau jamak taksir dia ada mufrad dia. Contoh dia al-kitabu, jadi dia kutubun. Memang ada mufrad dia, kitabun, kutubun. Kitab mufrad dia singular dia, kutubun plural dia ada. Tapi kalau anas ni tak ya. Jadi kita buat saja sini jamak macam biasa ya. Okey. Okey tuan-tuan semua, faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Okey, terbaik. Masya Allah, saya tengok jawapan semua betul lah. Terbaik tuan-tuan. Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Faham ya? Jadi Allah akan membangkitkan manusia. Okey. Pada yaumal qiyamah, pada hari, pada. Ini jadi apa ni tuan-tuan? Yauma ni jadi apa tuan-tuan? Macam mana tuan-tuan mengi'rabkan dia? Okey, semua cakap faham. Alhamdulillah, terbaik tuan-tuan. Okey, Puan Nurmadiah, Puan Fauziah, Tuan Abdul Halim, Puan Nur Fazilah. Alhamdulillah, terbaik tuan-tuan. Sekarang kita teruskan. Yauma. Allah akan membangkitkan manusia pada hari kiamat. Sorry, ini bukan kiamata ya. Terbalik ni, salah ni. Bukan kiamata, kiamati. Kiamati. Pada. Maka yauma tu jadi apa tuan-tuan? Yauma. Yauma ni macam mana tuan-tuan i'rabkan dia? Boleh i'rabkan. Pertama mauqi' dia, kedudukan. Lepas tu i'rab dia. Lepas tu alamat i'rab dia. Lepas alamat i'rab dia tuan-tuan sebutkan nau'ul kalimah, jenis kata. Jenis kata ni isim mufrad, isim musanna, isim jamak taksir, jamak muzakkar salim, isim ghair munsharif, semua sebut kalau boleh. Sila tuan-tuan semua. Macam mana yauma tu tuan-tuan? Apa mauqi' dia, kedudukan dia, apa i'rab dia, marfu' mansub ke? Kalau mauqi' tadi, adakah dia sebagai mudhafun ilaih, adakah dia sebagai maf'ulun bih, fa'il, mubtada, khabar. Lepas tu alamat ni apa ni? Alamat marfu' dengan apa, mansub dengan apa, majrur dengan apa, nau'un kalimah ni mana isim mustari, isim mangkus ke, isim maksur ke, macam mana? Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Kalau boleh jawab semua, boleh jawab. Kalau boleh buat panjang macam tu, okey. Kalau tak boleh, seberapa tuan-tuan boleh sajalah. Maf'ulun fih. Terbaik Puan Fauziah, terbaik. Masya Allah. Okey. Puan Nur Fazilah betul juga. Puan Fauziah, Puan Nur Fazilah. Terbaik. Masya Allah. Okey. Betul. Terbaik. Ada lagi nak jawab? Puan Rina Hassan, mudhaf ilaih. Boleh. Tapi mudhaf. Bukan jawatan utama. Jawatan utama dia bukan mudhaf ya. Mudhaf tu jawatan tambahan saja. Kedudukan tambahan saja ya. Mudhaf ya. Okey. Okey tuan-tuan semua. Kalau kod dia pada ataupun pada lah macam tu, pada hari kiamat, pada hari Sabtu, selalunya itu jadi apa? Zaraf. Zaraf menentukan masa ya. Zaraf masa ataupun tempat. Zaraf ni Ustaz, kita ada belajar tajuk dia dalam nahwu tu Ustaz, maf'ulun fihi Ustaz. Betul. Zaraf tu boleh juga dinamakan dengan maf'ulun fihi. Boleh. Maf'ulun fihi macam yang Puan Fauziah tulis tadi tu, Puan Fauziah dengan Puan Nur Fazilah tulis maf'ulun fihi, boleh. Maf'ulun fihi, betul juga. Nama lain dia lah. Nak sebut zaraf pun boleh juga. Zaraf i'rab dia macam mana Ustaz? Zaraf wajib nasab mansub. Apa alamat i'rab dia? Mansub dengan apa ni? Ujungnya baris atas Ustaz. Oh, bil fathah. Ujungnya baris atas kan yauma. Ujungnya baris atas. Maknanya dia zaraf dan dia mansub dengan baris atas. Apa jenis ni? Yauma ni isim mufrad ke jamak ke musanna ke macam mana? Yauma tu li'annahu dia isim mufrad. Yauma tu isim mufrad dan dia yaumun tu mufrad ya. Jamak dia ayyamun. Musanna dia yaumani, itu musanna ya. Jadi yaumun, yaumani, ayyamun. Ayyam tu jamak dia. Ini mufrad ya. Okey tuan-tuan. Jadi macam tu tuan-tuan ya. Mauqi' dia zaraf mansub bil fathah li'annahu isim mufrad. Ustaz pernah cakap zaraf dia juga mudhaf. Boleh. Nak tambahkan dekat ujung wa huwa mudhaf. Boleh. Wa huwa mudhaf. Boleh macam tu ya. Wa huwa mudhaf.
Okey, tak cukup tempat ni. Okey, saya kecilkanlah. Wa huwa mudhaf. Macam tu tuan-tuan ya. Boleh nak tambahkan mudhaf dekat ujung boleh. Wa huwa mudhaf. Itu tu mudhaf tu tuan-tuan perlu ingat ya, mudhaf bukan kedudukan utama. Itu hanya tambahan sahaja. Mudhaf. Sebabkan mudhaf tak ada menentukan. Ustaz, kalau muzarraf dia wajib nasab. Kalau fa'il wajib rafa'. Maf'ulun bih wajib mansub. Mubtada wajib rafa'. Tapi mudhaf dia boleh mansub, boleh majrur, boleh marfu'. Sebabkan mudhaf bukan jawatan utama, bukan kedudukan utama. Sebab tu saya tak letak dekat depan. Yang letak dekat depan tu hanya kedudukan utama. Zaraf atau maf'ulun bih, apa lagi? Mudhafun ilaih itu jawatan utama ya. Mudhafun ilaih jawatan utama ya. Isim majrur itu jawatan utama. Tapi mudhaf bukan kedudukan utama, bukan jawatan utama. Sebabkan dia tak tentu. Adakah dia mansub, marfu', majrur, tak tentu lagi. Tapi kalau mudhafun ilaih mubtada, dia ada i'rab dia. Kalau mudhafun ilaih dia wajib majrur. Kalau fa'il wajib rafa', macam tu tuan-tuan ya. Okey, sebab tu mudhaf saya tak sebut di depan, saya sebut dekat ujung sebabkan dia hanya tambahan sahaja. Macam tu tuan-tuan. Faham ke tak faham? Tulis dalam ruang komen. Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Sila tuan-tuan semua tulis dalam ruang komen. Faham ke tak faham? Jadi macam tu tuan-tuan ya. Mudhaf jangan kita sebut sebagai jawatan utama ya, jangan dekat depan, dekat belakang dah nama dia mudhaf ya. Di zaraf mansub atau maf'ulun fihi boleh juga. Maf'ulun fihi mansubun bil fathati li'annahu ismun mufradun wa huwa mudhafun. Terbaik tuan-tuan semua, terbaik. Alhamdulillah faham ya. Okey, Puan Fauzia, Tuan Zainal, Puan Rin Hasan, terbaik. Masya-Allah, terbaik tuan-tuan semua. Okey tuan-tuan. Lepas tu al-qiyamati. Al-qiyamati macam mana i'rab dia tuan-tuan? Sebut mauqi' dia. Sebut kedudukan dia. Sebut i'rab dia. Sila tuan-tuan sebut i'rab dia. Lepas tu sebut alamat i'rab dia. Dengan apa i'rab dia? Marfu' dengan apa? Mansub dengan apa? Lepas tu sebut nau'ul kalimah. Nau'ul kalimah. Jenis perkataan dia. Mauqi', i'rab, alamat i'rab. Sila tuan-tuan semua. Sila. Ada yang boleh? Cuba i'rabkan ni. Ni meng'irabkan tu maksud dia sebutkan kedudukan i'rab dia, alamat i'rab dia, nau' kalimah dia. Sila tuan-tuan semua, ada yang boleh? Okey, sila. Puan Fauziah, terbaik. Masya Allah. Ada lagi nak jawab? Sila tuan-tuan. Ada lagi nak jawab? Apa, macam mana cara meng'irabkan yang panjang ya? Tapi yang nak buat simple pun tak ada masalah. Saya tak ada masalah ya. Nak buat simple, okey. Nak buat panjang, okey, boleh. Nak buat simple tu maknanya cuma menyebutkan kedudukan dia saja. Contoh mubtada saja tulis boleh, tak ada masalah, saya tak ada kisah. Tapi kalau nak buat panjang boleh juga. Siapa? Puan Fauzia, terbaik. Ada lagi nak jawab? Kalau boleh yang panjang lah, tapi kalau nak simple okey, tak ada masalah. Janji jawab dekat komen. Bisa boleh saya nampak betul ke tak betul. Okey, Puan Nurmadiah terbaik. Puan Ramlah khabar. Bukan khabar ya. Khabar tu dia wajib rafa'. Mesti dekat sana kiamatu. Tak dekat ujung tu mesti tu lah kalau khabar. Kalau khabar mesti rafa'. Okey, Tuan Abdul Halim terbaik. Puan Nur Fazilah terbaik. Lengkap. Puan Nur Fazilah terlengkap. Terbaik. Puan Zainab terbaik. Masya Allah. Jadi tuan-tuan semua, al-qiyamah ni tuan-tuan, kedudukan dia dulu ya. Kedudukan. Sebabkan tadi sini mudhaf, yauma ni mudhaf, maka al-qiyamah ni apa? Mudhafun ilaih. Ustaz, mudhafun ilaih ni kedudukan utama. Ustaz, betul kedudukan utama. Sebabkan mudhafun ilaih dia wajib punya i'rab apa tuan-tuan? Majrur. Mudhafun ilaih wajib majrur. Mudhafun ilaih wajib majrur. Sebab tu mudhafun ilaih ni jawatan utama tuan-tuan. Dia adalah kedudukan utama. Kalau mudhaf tadi ni dia tak ada. Dia ni wajib marfu', tak juga. Kadang-kadang dia mansub, kadang-kadang dia majrur. Tapi kalau mudhafun ilaih dia wajib jar, wajib majrur. Sebab tu dia jawatan utama ya. Jadi mudhafun ilaih majrur. Apa alamat jar dia? Ujung dia bil kasrah. Terbaik tuan-tuan ya. Bil kasrah.
Mudhafun ilaih majrur bil kasrah. Al-qiyamah ni isim apa ni Ustaz? Ini isim mufrad. Al-qiyamah tu isim mufrad tuan-tuan ya. Li'annahu isim mufrad. Macam tu tuan-tuan semua ya. Jadi mudhafun ilaih majrurun bil kasrati li'annahu ismun mufradun. Macam tu tuan-tuan. Okey, terbaik tuan-tuan semua. Terbaik. Okey. Okey, jadi itu untuk al-qiyamah. Macam mana tuan-tuan semua? Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Okey, betul. Tuan Haji Zainal terbaik. Masya-Allah. Okey, Puan Ramlah terbaik, betul. Okey, tuan-tuan semua, faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Alhamdulillah faham semua ya. Alhamdulillah, terbaik tuan-tuan. Puan Fauzia, Tuan Haji Zainal, Tuan Abdul Halim, Puan Dina Hasan, Puan Nurmadiah, Puan Ramlah. Alhamdulillah faham semua ya. Jadi tuan-tuan, okey, kalau faham, saya akan tutuplah kelas ni. Jadi tuan-tuan, sebelum saya tutup, jadi tuan-tuan semua, dalam tasrif macam kita buat tadi, tuan-tuan kena hadamkan yang ni, kena cari yang ni ya. Apa fi'il madi daripada perkataan yang kita jumpa, apa fi'il madi dia, kita cari dulu. Lepas tu kita cari pula apa sirah dia supaya kita tahu makna. Kalau fi'il madi saja kita tahu maknanya membangkitkan. Tapi sirah dia kita tak tahu makna secara secara khusus dia. Kalau sirah dia isim fa'il, maknanya orang yang membangkitkan. Tapi sini sirah dia fi'il mudhari', maknanya sedang membangkitkan atau akan membangkitkan. Jadi tuan-tuan kena tahu ya fi'il madi dia apa, sirah dia apa, wazan dia pun juga kena tahu, jazar kalimah kata dasar dia apa, bina fi'il dia apa. 5. Fi'il madi, sirah, wazan, kata dasar dan bina. Kelima-lima ni penting dalam tasrif tuan-tuan ya, dalam tasrif. Selepas tu tuan-tuan, dalam nahu, tuan-tuan kena ingat dalam mengirabkan yang paling perfect dia lah, sempurna dia, sebut 4 poin penting. Yang pertama yang warna biru. Warna biru ni, ini nama dia mauqi', kedudukan. Yang kedua marfu', ini nama dia i'rab. Yang ketiga bidhammah, ini nama dia alamat i'rab. Sebagai warna ni lah ya, alamat i'rab. Yang keempat li'annahu su'il akhir ni apa nama dia? Ini nama dia ini nama dia jenis perkataan. Jenis dia. Ini kalau fi'il mudhari' itu ada 3 jenis. Su'il akhir, mu'tal akhir, af'al khamsah. Jenis dia. Jadi tuan-tuan 4 poin kalau tuan-tuan nak mengirabkan secara sempurna. Memang sebenarnya i'rab tu hanya marfu', mansub, majrur, itu saja sebenarnya i'rab tu. Tapi kalau yang sempurnanya macam ni lah. Fi'il mudhari' marfu' bidhammah li'annahu su'il akhir, ataupun fa'ilun marfu'un bidhammah li'annahu bla bla bla. Macam tu tuan-tuan ya. 4 poin penting dalam ilmu nahwu. Tapi kalau simple dan sederhana dia, tuan-tuan sebut sajalah fa'ilun marfu' macam tu saja. Simple dia. Fa'il macam tu saja boleh. Mudhafun ilaih macam tu saja pun boleh juga. Isim majrur boleh juga. Tapi yang sempurna kena buat macam ni lah. Kena buat 4 macam ni. 4 poin ya. Mauqi', i'rab, alamat i'rab dan nau'ul kalimah. Okey tuan-tuan semua. Okey. Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Faham ke tak faham? Sila tulis dalam ruang komen. Itu kesimpulan kita belajar tasrif dan nahwu. Faham tuan-tuan ya? Faham ya? Jadi itu sajalah untuk hari ini kelas kita tuan-tuan. InsyaAllah kita jumpa lagi esok hari Selasa pada pukul yang sama. Dan semoga tuan-tuan semua tetap bersemangat dan jangan patah semangat. Minta maaf atas segala kekurangan saya. Hayya nakhtatim darsanal yawm bidu'ai kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arakum ghadan wallahu a'lam.